Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasih sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi pada hari Sabtu ini. Seperti yang kita rancangkan, Allah memberikan kita sekali lagi ruang, Allah bagi kita peluang untuk sama-sama kita memahami isi kandungan Al-Quranul Karim dengan kita melihat di sebalik pembuka dan penutup surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Pagi ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang dua surah, iaitu suratul Al-Kahfi yang merupakan surah yang ke-18 dan surah yang kedua adalah surah Maryam, yang mana surah Maryam ini merupakan surah yang ke-19 mengikut susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Suratul Kahfi, surah yang berada pada juzuk yang ke-15, manakala surah Maryam merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-16. InsyaAllah, nota yang saya paparkan ini nanti saya akan kongsikan selepas selesai kelas ini di dalam Telegram, insyaAllah. Nanti tuan-tuan dan puan boleh dapatkan nota yang kita akan gunakan pada sesi pada kali ini insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan suratul Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi sudah merupakan surah yang popular, merupakan surah yang kita sudah sedia maklum akan isi kandungannya. Maka saya tidak bercadang untuk menyebutkan latar belakang bagi suratul Al-Kahfi, tetapi izinkan saya untuk menerangkan kembali, mengingatkan kita kembali tentang tujuan suratul Al-Kahfi ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicadangkan oleh Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mengatakan bahawa suratul Al-Kahfi ini adalah surah yang Allah mengajak kita supaya kita pergilah kepada Allah, menujulah diri kita kepada Allah. Kita bersandarlah kepada Allah. Kenapa? Kerana kalau kita pergi kepada Allah, kita menuju kepada Allah, kita berpegang kepada agama Allah, maka dengan sebab itu, maka kita akan terpelihara daripada segala bahaya dan segala fitnah-fitnah yang ada. Maka contoh yang paling jelas menunjukkan manusia yang dia terselamat daripada fitnah dunia, fitnah agama, iaitu kisah pemuda-pemuda yang dia pergi menuju ke gua untuk menyelamatkan agama mereka. Jadi itu adalah tujuan bagi suratul Al-Kahfi. Ini saya sebutkan tujuan adalah untuk mengingatkan kita kembali apa sebenarnya semua ayat yang kita sedia maklum. Suratul Kahfi ini ia merupakan surah yang mengandungi 110 ayat. Jadi itu tujuan bagi suratul Kahfi. Tetapi yang kita nak
melihat pada pagi ini adalah sudut pembuka dan penutup. Okay. Kalau kita lihat sudut pembuka suratul Kahfi, kita rujuk pada ayat yang pertama. Kita tengok kepada ayat yang pertama, kita akan dapati pada ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ada seorang hamba-Nya yang Allah telah memberikan wahyu. Ataupun kita kata ayat yang pertama pembukaan suratul Kahfi, Allah nak menyebut tentang hamba Allah yang menerima Alkitab, yang menerima Al-Quran. Kita tengok ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya. Okay, kenapa Allah gunakan hamba-Nya? Hamba-Nya di sini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan hamba-Nya itu Allah telah turunkan kepada hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad Al-Kitab, iaitu kitab Al-Quran. Yang isi kandungan Al-Quran itu walam yaj'al lahu iwaja, tidak ada padanya sesuatu yang terpisung. Okay, jadi ayat pertama ini apa yang kita dapat belajar? Allah nak menekankan kepada turunnya wahyu Allah kepada hamba Allah. Kenapa disebut hamba-Nya? Nak memberitahu kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia adalah seorang rasul. Sebab itu dia layak mendapat wahyu Alkitab. Tetapi walaupun rasul ini dia seorang rasul, tetapi ia tidak terlepas daripada memiliki sifat kehambaan. Sifat kehambaan. Maknanya, semulia macam mana pun Rasul ini, dia tetap hamba kepada Allah. Hamba kepada Allah. Nak menekankan bahawa Nabi SAW ini adalah hamba. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, tetapi dia adalah hamba yang terpilih yang dapat kitab Al-Quranul Karim. Jadi dekat ayat pertama Allah dah menekankan tentang siapakah itu Nabi Muhammad, apakah dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama Allah nak memberitahu bahawa Tuhan itu hanyalah satu, tidak ada manusia lain yang menjadi Tuhan. Kerana kita sedia maklum ada di kalangan penganut agama Nasrani, mereka mengangkat darjat Nabi mereka seperti darjat Tuhan. Jadi Allah nak menekankan kepada kita tentang sifat kehambaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita baca kepada penutup, kita ambil ayat yang terakhir sekali bagi suratul Kahfi, iaitu ayat yang berada pada nombor 110. Suratul Kahfi, Allah mengulangi apa yang Allah sebut pada ayat yang pertama. Kalau ayat yang pertama tadi berada pada juzuk yang ke-15, tetapi apabila kita sampai ayat terakhir, ayat 110 yang sudah berada pada juzuk yang ke-16, Allah mengingatkan kembali, Allah mengukuhkan kembali apa yang telah Allah terangkan pada awal-awal pembukaan suratul Kahfi.
Allah ulang kembali bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia adalah seorang hamba kepada Allah. Jadi kita lihat ayat 110 bagaimana dijelaskan dengan ayat 110 tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kejap ya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Okey, pada ayat 110 mengandungi perintah daripada Allah. Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan bahawa diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni siapa dia. Maka Allah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada umatnya, kepada kaumnya, dia itu siapa. Maka Allah katakan, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia macam kamu. Jadi dekat situ ada penekanan tentang apa? Tentang bahawa Nabi ini dia manusia. Dia tidak ada memiliki sifat ketuhanan. Dia bukan anak Allah. Tetapi dia manusia. Sama macam kamu semua. Tetapi lebihnya Nabi ini adalah Nabi ini yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, menunjukkan bahawa Nabi SAW ni memiliki ciri-ciri sifat manusia. Walaupun begitu, Nabi ini bezanya dengan manusia yang lain, dia menerima wahyu. Walaupun Nabi menerima wahyu, tidak mengeluarkan Nabi SAW daripada status Nabi itu adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah sudut pertama bagi pembuka dan penutup. Jadi kita dapati bahawa bagaimana Allah Ta'ala nak menekankan sifat kehambaan itu, sifat kemanusiaan itu, sifat kerasulan itu diletak pada awal dan pada akhir. Nak menunjukkan kepada apa? Nak menunjukkan bahawa tak boleh tidak semua manusia kena pergi kepada Allah. Kena bergantung kepada Allah. Kena apa? Menuju kepada Allah. Seperti mana tujuan suratul Kahfi yang telah kita terangkan. Nabi ini pun dia dapat wahyu kerana Allah yang nak beri. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta-minta. Maksudnya Nabi pun dia tak boleh dapat sesuatu kalau bukan dengan izin Allah. Nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah nilah segala-galanya bagi kita semua, seperti mana Allah menekankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi kepada sudut yang berikutnya. Kita ambil dua sudut saja bagi suratul Al-Kahfi. Sudut yang kedua bagi suratul Kahfi ini kita boleh melihat. Saya tersilap ayat ni. Okey, sekejap ya. Sekejap. Bagi saya betulkan dia punya maklumat ni. Dua. Okey, tuan-tuan nampak tak slide yang saya kongsikan? Nampak kan? Okey. Sudut yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan suratul Kahfi ini dengan Allah menerangkan tentang fungsi Al-Quran yang telah Allah turunkan tadi itu untuk apa? Okey. Yang pertama adalah untuk Allah memberikan apa? Fungsinya adalah untuk memberikan amaran. Okey, memberikan amaran.
fungsi yang kedua untuk memberi berita gembira. Okay. Jadi, fungsi Al-Quran yang Allah turunkan kepada hamba-Nya itu, fungsinya untuk apa? Untuk memberikan amaran. Yang kedua, untuk menyampaikan berita gembira. Amaran kepada siapa? Amaran kepada sesiapa yang dia kafir kepada Allah. Tetapi memberikan berita gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita lihat ayat yang kedua supaya nampak dengan lebih jelas. Kita tengok ayat dia. Okey, jadi kita tengok. Saya jalankan slide. Mohon izin tuan-tuan dan puan ya. Saya tukar tempat letak mouse saya ni, dia agak kurang. Okey, alhamdulillah. Okey. Sekejap ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina. Untuk saya ni dia, slide saya ni dia macam agak, sekejap. Tuan-puan bagi saya masa sekejap ya, saya buka semula slide ni. Saya stop sekejap. Okey, saya nak buka semula slide PowerPoint ni. Okey. Tuan-tuan nampak kan untuk nota yang saya paparkan? InsyaAllah boleh nampak? Nampak Ustaz. Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey, kita terus pergi kepada yang berikutnya. Okey. Dia, slide saya ni dia seperti kurang, kejap ya. Dia berjalan-jalan sekejap. Sekejap je. Saya kena tutup dulu yang ni. Okey, saya kena buka balik semula. Alhamdulillah. Okey. Okey, kita mulakan dengan ayat yang kedua. Okey, dengan ayat yang kedua. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. So, pada ayat yang kedua, kita boleh jadikan sebagai pembukaan juga bagi suratul Al-Kahf. Kita akan dapati fungsi Al-Quran yang pertama. Okey, yang pertama adalah iaitu apa? Liyunzira. Liyunzir. Ini inzar. Saya telah warnakan. Yang pertama adalah untuk apa? Memberikan peringatan. Peringatan dekat sini, kalau tuan-tuan nak lebih jelas, tuan-tuan kena tambah. Tulis, memberikan peringatan di dalam kurungan, memberikan amaran. Amaran, memberikan ancaman. Itu liyunzir. Yang kedua adalah wayubashir. Ya, wayubashir adalah untuk apa? Untuk memberikan berita gembira. Jadi Allah memulakan pada ayat yang kedua dengan menyebutkan dua fungsi Al-Quranul Karim kepada manusia. Ya, liyunzir dengan wayubashir. Jadi apabila kita baca kepada penutupnya pula, tengok pada penutupnya. Okey, kalau ayat pertama tadi pasangannya penutupnya 110. Jadi kalau kita tengok ayat yang kedua ini, kita tengok kepada penutupnya. Jadi kalau kita baca dekat penutupnya, tak maaf ya tuan-puan, slide saya ni dia kurang sihat sikit. Sekejap ya.
Bagi saya sikit waktu. Saya tutup dulu. Okey, kejap. Saya okey. Kita tak nampak tak PowerPoint yang saya buka ni? Nampak kan? Okey, sekejap ya. Nampak. Saya buka Suratul Kahfi. Suratul Kahfi surat yang keberapa ni? Okey, kita tengok Suratul Al-Kahfi tadi. Sekejap ya, puan Tugaan nak belajar. Okey. Ya, kita kat sini. Okey. Apabila kita baca dekat penutupan Suratul Kahfi, okay, kita akan jumpa Allah Ta'ala menyebutkan kembali isi kandungan pada ayat yang kedua. Cantik Allah Ta'ala susun. Kalau dekat ayat 2 tadi, Allah bagi tahu tentang amaran dan berita gembira. Okay. Tetapi pada dekat penutup, Allah menyebut ini. Allah menyebut contoh amaran itu dengan apa. Allah menyebut contoh berita baik itu dengan apa. Ataupun kita boleh letak contoh ni, kita boleh letak maklumat lain, kita boleh kata akibat. Kita boleh kata akibat. Kalau tuan-tuan tak nak guna istilah contoh, tuan boleh guna tajuk dengan istilah akibat kalau mengabaikan amaran, apa akibat dia? Boleh juga. Ataupun kita boleh katakan, okey, apa amaran itu, amaran dengan apa? Apa contoh amaran tu? Pun boleh juga. Okay. Begitu juga dengan berita baik. Berita baik tadi, contoh berita baik itu apa? Ataupun akibat. Kalau kita ikut berita baik tadi tu, akibatnya apa daripada berita baik itu? Boleh juga. Kalau tuan-tuan nak letakkan dengan istilah contoh. Okey, maksudnya kalau kita pergi dekat penutup, kita akan dapat ada maklumat yang lebih jelas. Dapat apa? Maklumat lebih jelas tu, jadi kita kena baca. Okey. Kalau untuk amaran, kita boleh ambil antara ayat 100 hingga 103. Okey, ini untuk contoh amaran dia. Okey. Ataupun akibat jika mengabaikan amaran. Okey, tetapi untuk berita baik, kita boleh ambil contohnya pada ayat 107 sehinggalah 108. Okay. Tapi dalam nota ni saya tidak letakkan ke semua ayat. Contohnya ayat 101, 2 dan 3. Saya tak bawa ke tiga ayat, tapi saya buat satu contoh saja ayat dia. Begitu juga 107 dengan 108, walaupun ada 2 ayat yang berkaitan dengan berita gembira, tapi saya hanya bawa satu ayat saja. Nak menjelaskan tentang apakah contoh amaran, apakah contoh berita baik. Okay, kita lihat pada nota yang berikutnya. Okay. Saya punya ni dia cakap puan Bismillah. Ya, dia slide saya dia baca berhenti, dia tak berjalan. Dia kena tutup buka. Tak apa tuan-tuan dan puan ya. Sabar kita. Okey. Kita tengok ayat 102. Kita pergi dekat penutup 102 ni dah dekat-dekat dengan penutup sebab ayat kan ada 110. So ni nombor 102 dah hujung dah. Kalau ayat 102 adalah ayat yang sudah berada pada juzuk yang ke-16.
Kalau kita baca ayat 2 tadi, juzuk 15 lagi. Tapi ayat 102 ni dia dah masuk juzuk yang ke-16. Jadi kita akan dapati Allah menerangkan apa amaran yang telah diberikan pada ayat yang kedua tadi. Maka Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Allah kata sesungguhnya telah kami sediakan neraka Jahannam. Jahannam tu sudah masuk neraka. Tapi nak lebih jelas kita letak perkataan neraka Jahannam. Okay. Neraka Jahannam inilah akibat jika menolak amaran. Ataupun kita kata contoh amaran yang diberikan. Jika tidak dilakukan, apa amaran? Nak buat amaran dengan bentuk apa? Kita memberikan amaran dengan bentuk kita menakut-nakutkan tentang neraka Jahannam. Maka pada penutupan ni Allah menyebut, jika dia abaikan amaran seperti mana ayat nombor 2, maka Allah akan sediakan neraka Jahannam. Untuk siapa? Lil kafirin, bagi orang kafir. Orang kafir ni dia telah diberikan amaran. Seperti ayat yang kedua kan, diberikan amaran. Tapi kalau mengabaikan amaran, Allah telah sediakan untuk mereka neraka Jahannam. So neraka Jahannam ni sebagai apa? Nuzula, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat menyambut tetamu yang datang. Itulah dia panggil nuzula. Okay. Kalau orang yang dia menerima berita gembira, apakah contoh dia? Jadi kita baca pada ayat yang berikutnya, kita ambil ayat 107 saja. Jadi kita akan dapati Allah mengatakan rupa-rupanya berita gembira itu apa? Innal ladina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Okey, rupa-rupanya berita gembira tadi, apa contoh berita gembira tu? Syurga firdaus sebagai nuzula, sebagai tempat tinggal, tempat nak menyambut tetamu yang datang apabila masuk ke dalam syurga. So nak sambut tetamu datang tu, nak bagi layanan apa? Maka diberikan kepada mereka syurga. Okay, nampak tak perbezaan orang yang kafir yang telah diberikan amaran, jika abaikan amaran, Allah berikan mereka apa kesan dia? Iaitu Jahannam. Seperti ayat 1-2. Tapi kalau orang menerima, dia tidak kafir, tapi dia beriman, dia buat amal saleh, apakah contoh berita gembira yang dia dapat? Iaitu Jannatul Firdaus. Dia dapat syurga Firdaus. Saya harap tuan-tuan jelas tentang pembuka dan penutup. Senang je maklumat ni sebenarnya. Tetapi kita dapati, Masya Allah, hebatnya Al-Quran ni, bahawa Al-Quran ni dia disusun dengan sangat rapi. Disusun ia ada perkaitan antara satu sama lain. Kita dapati bahawa pada pembuka dan penutup ini ada satu maklumat yang boleh kita dapat. Jadi Alhamdulillah untuk pagi ini, bagi Suratul Kahfi, kita dapat mempelajari tentang dua sudut pada pembuka dan penutup. Kita menggunakan ayat pertama dan kita menggunakan ayat yang kedua sebagai pembuka. Begitu juga dengan penutupan, kita hubung kaitkan dengan pembukaan. Okey, kita terus pergi kepada surah Maryam. Okey, surah Maryam. Surah Maryam ni surah yang bukan sekadar nak memaparkan kisah Maryam, tetapi surah Maryam ini insya-Allah sekejap lagi
kita akan bagi tumpuan kepada manusia yang manusia pertama yang Allah sebut dalam surah Maryam, iaitu Nabi Zakaria. Surah Maryam ni sangat bagus kalau kita boleh membacanya dengan kita faham. Sangat menyentuh hati kalau kita baca surah Maryam. Bacalah dia di malam-malam hari kalau faham tu. Oh, dia sangat memberikan kesan kepada kisah dalam surah Maryam. Okay. Jadi surah Maryam ni sebenarnya Allah Ta'ala turunkan lebih kurang dalam 98 ayat. Allah nak fokus tentang apa? Maka surah Maryam ni adalah surah yang Allah Ta'ala nak bersihkan. Yang mana Allah Ta'ala ni tidak ada sebarang sekutu. Allah tidak ada isteri. Allah tidak ada anak. Sebab itu Allah bawa kisah Maryam. Sebab apa? Sebab Maryam dia tidak ada suami. Maka siapa bapa kepada Nabi Isa tu? Itulah tujuan surah Maryam. Nak bersihkan Allah daripada mempunyai sebarang sekutu. Sama ada Allah Ta'ala itu ada isteri ataupun Allah itu ada anak. Okay. Dan surah Maryam ini surah yang nak memaparkan bahawa Allah inilah sebenarnya pencipta, pengurnia dan yang berkuasa. Sebab itu Allah paparkan kisah Zakaria. Kenapa dengan Zakaria? Kita akan sebut sedikit kisah dia dekat pada pembuka dan penutup. Kita tahu kan kisah Zakaria yang dia sudah tua umurnya. Isterinya sudah tua, mandul pula tu. Tapi kenapa dia dapat anak? Kisah Zakaria tu, kisah yang menunjukkan bahawa walaupun dari sudut sains, dari sudut perubatan, memang kita kata maknanya dari sudut kita panggil apa? Dari sudut sunnatullahnya, sunnah alamnya memang susahlah nak dapat anak. Dah lelaki tu dah tua sangat, sampai rambut beruban. Lepas tu isteri dia pula kalau dia mandul muda berbeza dengan dia memang mandul dan dia dah tua. Double kesusahan nak dapat anak, betul tak? Tetapi kenapa dia boleh dapat anak? Jadi sebenarnya kisah Zakaria tu kisah yang kalau orang kata oh amazing, orang kata oh hebatnya Allah ni, nanti dia akan faham macam mana Maryam tu boleh dapat anak. Itu Allah paparkan kisah Zakaria. Jadi untuk membawa manusia apabila dia baca surah Maryam ni, dia faham kisah surah Maryam ni, dia akan tahu rupa-rupanya Allah itu satu je. Tak ada siapa-siapa pun yang berkongsi dengan Allah. Allah mempunyai anak dan sebagainya. Itu adalah isi kandungan bagi surah Maryam. Jadi tuan-tuan kena lihat kembali nota sinopsis surah Maryam ataupun tengok sinopsis juzuk yang ke-16. Tuan-tuan juga boleh lihat pada perbincangan nama dan tema bagi surah Maryam. Jadi saya ulang kembali kepada tujuan surah ni kerana ada perkaitan dengan pembuka dan penutup yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Okey, kita teruskan kepada sudut pertama pembukaan surah Maryam. Okey. Surah Maryam ni kita ambil terus kepada ayat yang kedua. Kenapa tak nak ambil ayat pertama? Okay, kerana ayat pertama ni dia ayat yang merupakan ayat-ayat huruf abjad, huruf hijaiyah. Kafa ya ain sad. Itu ayat pertama. Okey. Kita terus pergi kepada ayat yang kedua. Kenapa dengan ayat yang kedua? Okey, kata kunci dia. Kita tengok kata kunci dia. Okey, kita baca dulu ayat dia. Kita tengok dulu ayat dia.
Rupanya saya kena tutup balik. Saya buka balik semula sekejap. Mohon maaf ya atas gangguan. Kita tengok ayat yang kedua. Allah sebut tentang apa? Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi dekat sini kita jumpa, kita ambil kata kunci dia, kita ambil dekat sini. Kita ambil keyword dia, kita ambil perkataan rahmat. Rahmat. Lepas tu kita ambil perkataan hambanya. Tapi nak fokus tentang Zakaria, sepatutnya warna kuning ni saya letak dekat dua ni. Tak apa, dia fokus tentang Zakaria. Tapi dekat Zakaria tu ingat, bukan watak Zakaria saja, tapi dekat Zakaria tu apa? Itu paling penting. Jadi mula-mula Allah nak kata, Allah nak ingatkan tentang macam mana Allah bagi rahmat kepada hambanya. Siapa dia? Zakaria. Maknanya kita bukan nak fokus nama Zakaria tu, tapi penekanan tak ada apa ni, hambanya. Sama tak macam suratul Kahfi kita jumpa tadi? Kan ayat pertama suratul Kahfi Allah menekankan hambanya. Maka dekat surah yang Maryam Allah menyebut juga hambanya. Siapa hambanya tu? Zakaria. Kenapa dengan hambanya Zakaria tu dia dapat rahmat daripada Allah? Okay, jelas. Allah nak berkata tentang rahmat Allah kepada hambanya. Apa rahmat Allah tu? Itu yang kita sebut tentang dia dapat anak. So, anak ni rahmat dari Allah. Jangan sia-siakan. Jangan sekali-kali kita ni nak mengatakan, nyesal aku dapat anak. Jangan. Marah macam mana sekalipun kepada anak-anak, jangan sampai kita mengatakan dengan perkataan yang tak patut. Marah degil macam mana sekalipun anak-anak. Anak tu sebenarnya adalah rahmat Allah kepada kita semua. Ini kalau kita belajar tadabbur ayat, kita akan tekankan tentang rahmatnya anak tu. Kita boleh kupas satu persatu anak tu apa dengan kita. Tapi sini saya bawa sedikit, saya selitkanlah. Okey, rahmatnya Allah nak tekankan bahawa Allah tu bagi rahmat kepada Zakaria. Zakaria tu siapa? Dia adalah hamba Allah. Kenapa kita nak tekankan maklumat ni? Kerana surah Maryam, surah yang menekankan tentang Allah tu tidak ada sekutu baginya. Okay, termasuklah Zakaria. Okay, jelas dekat sini. Okay, jadi kita teruskan dengan penutupan dia. Okay, jadi daripada ayat 2 ni lah. Daripada ayat 2 ni, ini yang kita letakkan tajuk tu. Ayat 2 ni, Allah menyebut tentang, Allah sebut spesifik. Jadi tuan-tuan boleh kata macam ni. Pembuka surah ni, tuan-tuan boleh tulis dekat sini, mungkin tuan-tuan boleh letak dia punya isi dia tentang spesifik. Spesifik. Ataupun khusus hamba. Spesifik. Okey, spesifik lawan dia apa? Umum kan? Ataupun kita panggil, ataupun kita kata khusus. Allah menyebut tentang hamba yang khusus. Dalam banyak-banyak hamba, siapa hamba dia tu? Disebut tentang Zakaria. Allah nak mengkhususkan. Boleh. Okey, jelas dekat sini. Okey, kita kata salah seorang hamba Allah yang Allah beri rahmat. Allah beri rahmat kepada siapa? Salah seorang hambanya. Okay, ayat nombor 2. Okay. Apabila kita baca dekat penutup, kita akan dapat jawapan. Adakah Zakaria seorang sahaja
yang Allah pernah memberi rahmat. Kita buka pada penutup dia, maka kita akan jumpa. Jadi, kalau kita baca dekat penutup dia, okay. Jawapannya saya nak kena nak kena tutup dulu slide ni. Ya, saya buka balik. Kalau saya guna PDF dia senang. Tapi tak apa, saya tak sempat nak PDF kan dia. Okey. Okey. Kita tengok dekat penutup ayat 97. Ayat 97 ni dia dah masuk ayat kedua terakhir bagi surah Maryam. Kenapa? Kerana surah Maryam dia ada 98 ayat. Jadi ayat yang kedua terakhir boleh kita jadikan dia sebagai penutup. Bagi surah Maryam ni Allah menyebut tentang apa? Kita tengok cantiknya Allah susun pembuka dengan penutup. Jadi kalau kita baca dekat penutup tu Allah sebut tentang apa? Kita baca ayat dia. Okey. Allah kata innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Okey. Allah akan menanamkan perasaan kasih sayang bagi mereka ke dalam hati orang ramai. Okey. Dekat penutup ni Allah menyebut secara umum siapa hamba Allah itu. Allah sebut secara umum. Siapa hamba-hamba Allah tu? Allah sebut umum je. Siapa dia? Orang yang beriman dan orang yang buat amal soleh. Siapa-siapa saja. Janji dia beriman. Janji dia buat amal soleh. Apa berkaitan dengan kisah Zakaria tadi? Zakaria Allah sebut spesifik. Dalam ramai-ramai hamba Allah, Zakaria. Tetapi apabila kita baca ayat penutup, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, bukan Zakaria saja hamba-hamba Allah. Orang lain pun boleh jadi juga hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Siapa dia? Selagi dia beriman, selagi dia buat amal soleh. Okey. Kalau kita baca dekat pembuka tadi, Allah kata Nabi Zakaria dia dapat rahmat. Jadi orang beriman dan amal soleh dapat rahmat juga ke? Iya, dia dapat rahmat. Tapi kita tak jumpalah perkataan rahmat. Kita tak jumpalah perkataan rahmat. Seperti mana ayat 2. Tetapi perkataan rahmat itu dia sudah berada pada Ar-Rahman Wudda. Inilah rahmat. Ni. Rahmat. Inilah rahmat Allah. Tak boleh. Yang itu. Kejap ya. Nanti dekat klik. Okey. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Ada persamaan tak dengan ayat yang kedua tadi pembukaan? Masya Allah. Cantiknya Allah menyusun. Mungkin kalau orang baca ayat 2 tadi, mungkin dia kata, oh, specialnya Nabi Zakaria kan. Allah sebut namanya dalam Quran. Dia dapat rahmat. Terang-terang ayat tu. Kita bercita-cita nak jadi macam Zakaria, betul kan? Tapi kita baca sampai ayat 97. Oh, rupa-rupanya kita pun boleh dapat rahmat Allah. Tapi syaratnya apa? Beriman, buat amal soleh. Apa rahmat Allah tu? Allah Ta'ala mencampakkan, mencurahkan kasih sayangnya pada hati-hati manusia yang lain, maka manusia itu akan sayang dia, kasih kepada orang yang beriman dan buat amal soleh. Jadi kita dapati
ada berkaitan antara pembuka dan penutupan surah Maryam. Sebab itu kita katakan, sebab itu kita letakkan dekat penutup dia tadi tu, kita katakan hamba Allah. Disebut umum je. Yang diberikan rahmat. Sama macam pembuka. Okay. Jelas untuk pembuka dan penutup tu. Okey, kita pergi kepada bentuk yang kedua. Dan Abida, bentuk kedua ni. Kita ambil dua saja bagi surah Maryam, dua sudut saja. Okey. Ambil dua sudut. Okey, satu lagi sebelum kita selesaikan. Okey. Kita nak tengok sudut yang kedua, pembukaan. Okey. Kalau kita lihat pada ayat nombor 7, surah Maryam, masih lagi awal-awal pembukaan bagi surah Maryam. Okey, sekali lagi kita akan menemui kisah Nabi Zakaria. Tapi dekat kisah Nabi Zakaria tu, Allah nak memberikan penekanan terhadap contoh rahmat yang dia dapat tu apa? Allah menerangkan dia dapat berita baik. Dia dapat berita baik, maknanya dia dapat anak. Isteri dia itu akan melahirkan anak, mengandungkan anak dan melahirkan anak. Jadi di ayat 7 ni, pembukaannya cerita tentang berita gembira. Berita gembira. Berita gembira inilah yang kita sebut tadi tentang rahmat Allah. Apa bentuk rahmat Allah kepada Nabi Zakaria? Dia dapat berita gembira yang dia akan dapat anak. Berita gembira dari Allah. Berita gembira ni merupakan apa? Merupakan rahmat dari Allah. Apa berita gembira tu? Dia dapat anak. Okay, kita baca ayat dia. Jadi, kalau kita baca ayatnya, kita akan jumpa Allah mengatakan, Ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Tengok Allah kata, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan berita, memberikan khabar yang akan gembirakan engkau. Nampak tak berita gembira? Sama tak tuan-tuan macam suratul Kahfi tadi? Kan puisi Quran bagi berita gembira kan? Naik dekat Maryam, jumpa lagi berita gembira. Ini dekat pembukaan surah Maryam kan? Okay, berita gembira tentang apa? Allah kata, bighulamin ismuhu Yahya. Dia akan dapat seorang anak lelaki namanya Yahya. Okey, dekat terjemahan dan nota ni, saya ambil setakat ni sajalah. Terjemahan dia, dapat Yahya. Okey, fokus tentang berita khabar gembira kepada Nabi Zakaria dia dapat Yahya. Okey. Apabila kita baca penutup, kita tengok penutup dia. Masya Allah. Waktu kita baca dekat penutup, kita baca dekat penutup, dan nak penutup pun ni. Pengisan kita pagi nak jadi penutup lah. Okay. Kita tengok. Ya. Okay. Sebelum saya pergi kepada penutup kan, siapa boleh sebutkan ayat mana yang dia bincang isu yang sama macam ayat nombor 7, berita gembira. Cuba tengok dekat penutup dia. Jumpa tak? Okay. Terus pada ayat ni lah. Kita buka ayat 97.
Kita buka pada ayat nombor 97. Kalau pembuka tadi ayat 7, tapi penutup ni ayat 97. Allah menyebut kembali tentang berita gembira. Maknanya dekat sini apa? Rahmat Allah juga. Tapi berita gembira untuk siapa? Berita gembira untuk manusia secara umum. Siapa dia? Orang yang bertakwa. Kalau pembuka tadi, berita gembira kepada Zakaria. Tapi dekat penutup, berita gembira kepada orang yang bertakwa. Okey, jadi kita tengok ayat nombor 97. Okey, dua ayat terakhir tu kita jumpa dekat ayat nombor 97. Sekejap. Maaf ya tuan, ada gangguan. Ni slide saya. Okay, kita tengok ayat nombor 97 lah sekali pengisian kita untuk pagi ni. Kita akan tengok pada ayat nombor 97 apa yang Allah bagi tahu kepada kita. Okay, tengok ayat dia betul-betul. Allah mengatakan, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin. Dekat sini ayat dia. Litubashshira bihil muttaqin. Jadi kalau kita baca ayat dia, khabar gembira kepada siapa? Orang yang bertakwa. Sama tak macam ayat 7? Topik lah. Kalau ayat 7 kata, wahai Zakaria, kau akan dapat berita gembira nak dapat anak namanya Yahya. Tapi dekat penutup Allah bagi tahu melalui kisah Nabi SAW supaya Nabi menyampaikan berita gembira kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Jadi kita mendapati bahawasanya kan Allah kita dapat pembuka penutup isu yang cerita tentang apa? Berita gembira, berita gembira. Maknanya kesimpulan dia, pendekatan yang Allah gunakan dekat surah Maryam ni, Allah menggunakan pendekatan pembuka spesifik, penutup umum. Begitu juga sudut yang kedua, mula-mula Allah sebut spesifik, lepas tu penutup dia umum. Itu pendekatan yang kita boleh dapati pada pembukaan dan penutupan surah Maryam. Semoga kita layak mendapat berita gembira dari Allah dengan kita mensucikan Allah daripada segala sekutu. Allah satu-satunya Tuhan. Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu saja pengisian kita untuk pagi ini yang dapat kita kongsikan. Saya tidak bercadang untuk memanjangkan. Okey. Oh, sudut 1 ayat 86. Sekejap. Saya ni banyak yang tersilap ya. Tak maaf. Okey, kejap. Okey, nanti saya betulkan dekat nota. Okey, tuan-tuan dan puan, ada sebarang persoalan, ada 1 minit lagi untuk kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini kerana pada jam 10.30 sekejap lagi, setengah jam lagi, kita akan memulakan tajuk baru, bukan tajuk barulah, kita nak sambung kembali tadabbur suratul Al-Kahfi, siri nombor 38, kisah Nabi Allah Musa bertemu dengan Khadir dalam suratul Kahfi. Kita buat sejam je, tak nak lebih. Kerana tuan-tuan nak beri tumpuan kepada tadarus, mungkin tuan-tuan nak baca Quran, ada banyak tuan-tuan nak lakukan, maka kita ambil sejam saja insya-Allah
bagi tajuk pembukaan dan penutup, begitu juga dengan tadabbur suratul Kahfi. Okey. Nota insya-Allah nanti saya akan berikan selepas selesai tadabbur suratul Al-Kahfi. Macam mana nak dapatkan nota ini? Digalakkan kepada tuan-tuan dan puan untuk berada di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Okay. Siapa-siapa yang mampu untuk berada di Telegram, buat Telegram, berada dekat Telegram. Sebab kadang-kadang di grup WhatsApp ni kadang-kadang maklumat tu dia dapat lambat lah. Sebab dekat Telegram ni dia tempat utama penyebaran maklumat, bagi nota, kelas dan sebagainya. Okey, ada siapa-siapa nak tambah? Ada siapa-siapa boleh nak berikan komentar, nak kongsikan ilmu, sangat dialu-alukan. Okey, ada sebarang persoalan. Saya harap tuan-tuan dapat ikuti modul ini dengan baik. Dan semoga kita lebih bertambah keimanan kita tentang kalamullah dengan kita mempelajari tentang susunan ayat dengan malak pembuka dan penutupan. Okey, kalau tidak ada, saya berhenti dekat sini. Saya jemput tuan-tuan dan puan untuk bersama sekali lagi pada jam 10.30 tadabbur suratul Al-Kahfi. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.